Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan compressible flow untuk tajuk normal shock wave. So apa itu shock wave? So shock wave boleh dinyatakan sebagai a large disturbance propagating through a gas is called shock wave. They can be oriented normal to the flow or oblique angles. For example, the shock wave in front of a sphere is shown below. So shock wave bolehlah kita mengatakan kita secara mudahnya kita katakan sebagai halangan yang terbentuk di hadapan sesuatu objek yang bergerak dengan laju kerana sebenarnya ia disebabkan oleh mampatan bendalai di sekelilingnya. Dan kita perlu faham bahawa shock wave tidak akan berlaku sekiranya anda terbang dengan had laju yang tinggi di angkasa, kerana di dalam ruangan vacuum tidak ada molekul yang hadir di situ menyebabkan tidak akan ada perbezaan tekanan ataupun pertindihan ataupun mampatan yang berlaku disebabkan oleh kehadiran molekul gas. Jadi secara ringkasnya kita boleh imagine, saya harap pelajar boleh imagine bahawa di dalam udara kita mempunyai banyak molekul. Maknanya banyak molekul gas di sini. Okay. Dan kita boleh dapati bahawa sekiranya kita ada satu objek di sini, katakan kita ada satu objek bulat dan objek ini bergerak dengan had laju yang semakin bertambah, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. So apa yang berlaku sebenarnya, saya harap para pelajar boleh imagine bahawa disebabkan oleh molekul itu sendiri mempunyai sifat seperti no slip condition. Okay, yang ini kita telah belajar daripada fluid mekanik 1 lagi, mengatakan bahawa molekul ada kemungkinan untuk melekat kuat pada permukaan solid object, pada permukaan pejal, menyebabkan had lajunya kosong. Kemudian dia akan membentuk boundary layer. Kita dah belajar di dalam bab 3 berkenaan dengan boundary layer. Dan apabila molekul itu berjalan semakin laju, kita boleh imagine bahawa sebenarnya molekul yang berada di luar permukaan di luar permukaan objek itu sebenarnya sedikit sebanyak akan dipengaruhi oleh pergerakan objek bulat ini, menyebabkan seolah-olah berlaku mampatan di sini dan akhirnya mampatan tersebut sekiranya telah mencapai had laju bunyi menyebabkan ia boleh digambarkan ataupun boleh dirakamkan sebagai adalah satu borderline seperti ini. So ini sebenarnya kenapa ia boleh terjadi, kerana terdapat yang ini dengan menggunakan satu cara kita biaskan kita biaskan bayangan sebenarnya atau kita panjangkan laser atau sebagainya. So bayangan itulah yang kita rakamkan. Okay, dia banyak cara, sama ada dengan Schindler method dan sebagainya. Okay, yang itu di luar skop kita. Cuma saya harap pelajar dapat imagine garisan itu terbentuk bukanlah disebabkan imajinasi komputer atau sebagainya. Ia sebenarnya adalah wujud disebabkan oleh mampatan molekul-molekul di sekelilingnya. So jadi awak boleh imagine kalau kita ada objek di sini bergerak dengan laju, molekul-molekul ini akan akhirnya terikut-ikut dengan dengan kelajuan objek ini. Kenapa ia terikut-ikut? Kerana secara mudah kita boleh berfikir bahawa ada molekul yang melekat di sini kerana ada no slip condition, dan molekul ini juga akan melekat dengan kawan-kawan dia yang lain, tetapi mungkin kawan-kawan dia yang lain masih lagi boleh bergerak. Okay. Dan sekiranya objek ini bergerak dengan begitu laju menyebabkan molekul ini juga akan terpengaruh sebenarnya ataupun akan seolah-olah ditolak bersama-sama dengan pergerakan objek bulat di sini. So jadi apabila objek ini bertemu, molekul ini bertemu dengan molekul di depan dia, ada molekul yang boleh terlepas lari, tetapi ada molekul yang akan terikut, maknanya akan seolah-olah diheret bersama pergerakan objek yang besar ini. Dan satu ketika apabila had laju terlalu tinggi maksudnya had laju menghampiri kelajuan bunyi, kita dapati bahawa molekul ini seolah-olah termampat dan kita boleh gambarkan, kita boleh berikan satu cahaya dan ia akan nampak
seolah-olah satu garisan seperti ini. So ini sebenarnya adalah satu garisan yang mempunyai, yang membezakan dua tekanan. Maksudnya di sini mempunyai tekanan yang atmospheric pressure biasa sahaja, dan di sini mempunyai tekanan yang tinggi. Oleh itu sekiranya objek ini boleh memecahkan apa nama tu, garisan shockwave ini, oleh itu seolah-olah awak memecahkan belon, itu sebab akan berlaku sonic boom. So saya harap awak dapat imagine bagaimana garisan itu boleh terbentuk. Metod yang digunakan di sini bukanlah satu metod yang apa nama tu luar biasa. Sebenarnya secara tidak langsung kita pernah ataupun kita boleh menjalankan metod ini. Idea yang paling mudah sekali ialah sekiranya kita ingin melihat bagaimana wave ataupun bagaimana haba dibebaskan, kita boleh melihat dengan cara awak hidupkan lilin di sini, kemudian awak pancarkan cahaya di sini, dan di belakangnya akan terbentuk bayang lilin. Ini shadow lah. So tetapi di pada bayang-bayang tersebut kita dapati bahawa awak boleh nampak seolah-olah ada wave yang bergerak-gerak. So kalau awak kacau wave ini dengan tangan, so awak akan nampak corak yang terusik pada bayang-bayang lilin tersebut. So sebenarnya ini adalah kita kata basic method untuk kita gambarkan pergerakan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Cuma di dalam gambar rajah ini dia telah menggunakan capacity kamera yang baik, oleh itu dia gambar dapat dirakamkan dengan jelas. Okay, so the properties changes that occur across a shock wave take place over an extremely short distance. For usual condition, the distance is only several mean free path of the molecule on the order of 10 by the power of -4 millimeters. Consider a normal shock wave moving with velocity v1 as shown in the figure. So yang paling mudah sekali kita imagine ataupun kita boleh menggambarkan uji kaji untuk create shock wave ini adalah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah. So idea dia apa? Idea dia kita katakan kita ada satu tube. Maksudnya kita ada satu tube. Seperti itu. Dan keratan rentas tube ini, kita kata keratan rentas tube ini digambarkan seperti gambar rajah ini. So kita ada dinding di sebelah bawah dan kita ada dinding di sebelah atas. So bagaimana salah satu uji kaji ringkas untuk create shock wave ini? Katakan kita ada tube di sini, dan tube di sini kita letakkan dengan diaphragm. So maksudnya kita kena seal tube ini, kerana kalau kita tak seal tekanan atmosfera akan masuk menyebabkan tiada perbezaan tekanan. So kita kena seal. Selalunya yang paling mudah yang paling mudah kita kita sealkan, kita letak seolah-olah diaphragm, maksudnya satu benda yang agak bukan lembut lah, yang boleh berubah. Sebab ada kalanya orang tak letak getah, orang akan letak metal juga. So di sini yang paling mudah sekali, anda kata kita ketuk kawasan ini, kita hit permukaan ini dengan kuat. So maknanya kita imagine bahawa permukaan ini tube kita. So yang ini adalah permukaan di sini. So apabila kita hit dengan kuat, so dia akan bengkok sedikit seperti itu. So bila dia bengkok sedikit seperti itu, apa yang berlaku sebenarnya, dia menolak molekul ini dengan certain velocity. Itu saya cuba fahamkan dalam keadaan yang mudah tadi. So apabila pergerakan ini berlaku, so molekul ini akan bergerak. So bila molekul ini akan bergerak, so dia akan berlanggar antara molekul belakang akan tolak molekul depan, akan tolak molekul depan dan sebagainya. Pada had laju biasa, kita kata wave ataupun pergerakan molekul itu akan bergerak daripada sini sehinggalah ke sini dalam keadaan yang masih boleh terkawal. Maksudnya dalam keadaan dia boleh menyampaikan ataupun dia boleh saling tolak-menolak antara satu sama lain. Tetapi sekiranya diberi dalam keadaan yang cukup tinggi, dengan had laju tinggi atau sebagainya, kita dapati bahawa molekul-molekul di sini
bergerak dan saling tolak menolak antara satu sama lain, tetapi ada satu ketika kita katakan bahawa molekul di hadapannya tidak bersedia untuk bergerak dengan lebih laju, menyebabkan akan berlaku mampatan. So mampatan itu seolah-olah kita boleh melihat sebagai satu separation di sini. Okay. Dan akhirnya separation ini yang akan bergerak ke hadapan. So separation inilah yang akan digambarkan dengan pelbagai metod seperti yang kita tunjukkan pada gambar sebelum ini. Okay, yang paling mudah kita cuba dapatkan bayangan dia dan kita akan melihat shockwave yang berlaku. So yang ini yang digambarkan tentang ini. Okay, antara contoh mudah shockwave-nya yang berlaku ialah, okay, so andai kata kita ada escalator, kalau di airport atau sebagainya kita ada escalator yang mendata, bukan tangga bergerak kan. Tangga bergerak ni atas pun boleh juga. So kita kata kita escalator yang mendata. Okay, escalator tersebut kita tak payah escalator pun tak apalah. Kita ada satu jalan, okay, dan jalan ini kita kata ramai orang berjalan dengan certain velocity. Okay. Sekiranya orang yang berjalan di sini bergerak dengan had laju yang lebih tinggi, kita dapati bahawa maknanya orang di hadapan dia juga mungkin boleh mengelak, boleh biarkan orang belakang tu jalan laju dan sebagainya. Tetapi andai kata yang di belakang ini berjalan terlalu pantas, ada kemungkinan orang di hadapannya kita kata terpaksa akan berlaku mampatan manusia. Orang akan berumpu-rumpu dan akhirnya mungkin boleh sampai ke di penghujung sini menyebabkan tidak ada apa-apa berlaku. Tetapi andai kata orang di belakang ini berjalan dengan terlalu laju menyebabkan orang di hadapannya mungkin tidak dapat mengikut kadar pergerakan tersebut, mungkin kita kata akan berlaku pertembungan ataupun kita boleh menyebabkan traffic jam kat sini. Maksudnya terlalu terlalu padat dan menyebabkan seolah-olah di sini ada satu barrier yang memisahkan keadaan di sini dan keadaan selepasnya. So ini perkara tersebut adalah gambaran bagaimana shockwave berlaku. Disebabkan oleh mampatan molekul, akhirnya dia akan terbentuk satu ruangan pemisah di sini. Dan di dalam kajian shockwave ini, selalunya kita akan melihat ataupun kita akan mengira apakah perubahan yang berlaku pada inlet dan juga pada outlet. Oleh itu, di dalam slide ini kita akan kita akan melihat bagaimana ataupun rumus yang manakah kita perlu guna untuk menyelesaikan masalah di dalam shockwave. Ini kerana pertama yang saya ingin ingatkan, minta maaf ada sedikit gangguan. Jadi di dalam kuliah ini, kita akan cuba melihat apakah rumus yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah shockwave. Okey, di sini saya ingin ingatkan bahawa sebelum ini, saya telah ingatkan bahawa di dalam compressible flow, kita perlu menggunakan idea rumus
isentropic convergent divergent. Selalunya kita akan guna P2 over T1, kita ada P2 over P1 dan kita ada rho 2 dan rho 1. Okay, tetapi rumus ini hanya boleh digunakan di dalam keadaan tiada shock wave. So ini yang awak kena ingat. Sekiranya di dalam satu keadaan yang mempunyai shock wave, sekiranya ada shock wave, okay, rumus di atas tidak boleh digunakan. So rumus ini tidak boleh digunakan. Kita perlu menggunakan ada equation yang lain. Okay, jadi di sini, di dalam kuliah ini, kita ingin melihat bagaimana equation diterbitkan untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai shock wave. Okay, ia bermula daripada idea ini, iaitu continuity equation. Kita masih lagi mengatakan bahawa walau apa pun yang berlaku, sama ada compressible atau incompressible, sama ada shock wave berlaku atau tidak, bahawa nilai G same masih lagi sama. G same adalah mass, oleh itu kita masih lagi mengatakan bahawa mass flow rate adalah constant. Oleh itu kita boleh menulis sebagai rho 1 A1 V1 masih lagi sama dengan rho 2 A2 dan V2. So daripada mana datang keadaan ini, kita berpandukan kepada gambar rajah ini. Dengan beranggapan bahawa di sini berlakunya shock wave, oleh itu mass yang ada di sini mestilah masih lagi sama dengan mass yang berlaku pada outlet. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat faham. Untuk step yang pertama, kita membandingkan continuity equation, tetapi kita tidak menggunakan volume flow rate, kita menggunakan mass flow rate, iaitu rho 1 A1 V1 sama dengan rho 2 A2 dan V2. Okey, kemudian oleh kerana tube yang kita gunakan mempunyai cross sectional area yang sama, A1 sama dengan A2, oleh itu kita boleh permudahkan equation tersebut menjadi rho 1 V1 sama juga dengan rho 2 dan V2. Kemudian yang ini saya rasa pelajar telah belajar pada thermodynamic, kita ada energy equation. Okay, so energy equation sekiranya kita samakan dengan kosong, so maksudnya kita energy equation ni kita ada pada yang ini apa nama tu, dia ada group point 1 di sini equal group point 2 di sini. So kita akan bawa, sama dengan kosong tu bermaksud kita pindahkan nilai 2 itu ke sebelah. So jadi dia equal to 0. Okay, boleh faham Jadi yang tu yang dimaksudkan equal is equal to 0. Kita bawa nilai yang di sebelah kanan ke semuanya ke sebelah kiri. So kita boleh susun equation tersebut seperti yang ditunjukkan di dalam equation 4. Okay, kemudian kita hasil yang ada daripada sini sebenarnya kita boleh ringkaskan kepada momentum equation. So dia menjadi P1 tolak P2 sama juga dengan rho 1 V1 V2 tolak V1. So kemudian kita gabungkan dengan rho 1 V1 sama dengan rho 2 V2. Equation 5 boleh ditulis dengan ringkas seperti ini, seperti yang ditunjukkan di dalam equation 6. Kemudian kita tahu daripada pengiraan sebelumnya, yang ini saya harap pelajar dapat melihat nota untuk pembuktian rumus isentropic convergent divergent order. So kita diketahui bahawa M2, Mach number 2, Mach number kuasa 2 sama dengan V square rho over pressure PK, dan kita masukkan di dalam equation 6. Oleh itu equation 6 kita boleh ringkaskan menjadi P2 over P1 sama juga dengan 1 campur K Mach number 1 kuasa 2 bahagi 1 campur K Mach number 2 kuasa 2, seperti yang ditunjukkan di dalam equation 7. Kemudian kita ubah lagi, maksudnya kita menggantikan nilai pressure dengan menggunakan rumus ini. P sama juga dengan rho RT. Oleh itu kita boleh ubah equation 4 menjadi seperti yang ditunjukkan di dalam equation 8.
Kemudian kita akan masukkan semula nilai Mach number kuasa 2 sama dengan V square over KRT, dan equation 8 boleh ditulis seperti ini. So nilai ini adalah nilai yang kita dapat sebelumnya dengan menggunakan idea gas constant sebenarnya. Okey, so kemudian apa yang kita dapat ialah sekiranya kita masukkan nilai rho sama dengan P over RT di dalam equation 3, kita boleh menulis equation 3 sebagai ini. P1 V1 over RT1 sama juga dengan P2 V2 over RT2. Kemudian kita masukkan rumus yang berkaitan dengan Mach number. So V sama dengan Mach number square root KRT. Di sini saya harap pelajar dapat alert bahawa sebenarnya ia bermula dengan Mach number sama juga velocity dibagi C, dan kita masukkan di dalam nilai velocity di sini. So kita boleh menulis equation nombor 10 menjadi seperti ini. So kemudian kita masukkan substitute the pressure and temperature, kerana kita ada P2 di sini dan kita ada T1, T2 di sini. Kita masukkan dengan equation yang kita telah gunakan pada convergent divergent problems sebelum ini, dan kita akan dapati bahawa the continuity equation takes the form as equation 12. Kemudian kita boleh menulis atau kita boleh simplify Mach number 2 kuasa 2 sebagai rumus nombor 12, equation number 12. This allow us to express the pressure and temperature ratio in term of M1 only. So kemudian kita masukkan semula di dalam equation nombor 7 dan kita boleh menulis ratio P2 over P1 sebagai equation nombor 13. So kita ada P2 over P1 sama juga dengan 2K per K campur 1 M1 kuasa 2 tolak K tolak 1 over K campur 1 yang ditunjukkan pada equation ini. Dan seterusnya kita boleh ubah energy equation nombor 9 tersebut dengan rumus yang seperti ini, dan kita tandakan rumus ini nombor 14. Okey, kemudian kita boleh ringkaskan. Okey, kita boleh ringkaskan sekiranya, for air, sekiranya kita menggunakan hanya udara, iaitu mempunyai K yang mempunyai nilai 1.4, kita masukkan di dalam equation yang dinyatakan di sini, nombor 14. Equation ini boleh diringkaskan menjadi M2 kuasa 2 sama juga dengan M1 kuasa 2 campur 5 per 7M1 kuasa 2 tolak 1. Seperti yang dinyatakan di dalam equation 15. P2 over P1 sama juga dengan 7M1 kuasa 2 tolak 1 per 6 yang ditunjukkan dalam equation 16, dan T2 over T1 sama juga dengan M1 kuasa 2 campur 5 darabkan dengan 7M1 kuasa 2 tolak 1 over 36 M1 kuasa 2 seperti yang dinyatakan di dalam equation 17. Okay, so jadi apa yang ditunjukkan di sini hanyalah beberapa rumus yang perlu awak ingat untuk menyelesaikan shockwave. So di dalam silibus kita, kemungkinan besar mungkin tidak termasuk di dalam silibus kita pembuktian rumus ini, tetapi saya beri juga sekiranya diminta untuk berbuat demikian, tetapi yang paling utama ialah awak perlu menghafal rumus ini. So maknanya rumus 12, rumus 13 dan rumus 14. Okay. Dan kita melihat contoh yang paling mudah di sini. So katakan a normal shock wave passes through stagnant air at 16 degrees Celsius
and atmospheric pressure of 82 kilopascal with a speed of 453 meter per second. Calculate the Mach number, pressure and temperature downstream the shock wave. Use the equation and be the gas stable. So maksudnya idea dia ialah kita mempunyai satu tube di sini seperti yang dinyatakan di dalam gambar rajah ini. Kemudian molekul ataupun kita kata gas pada inlet di sini digerakkan dengan begitu laju, iaitu 453 meter per second. Dan apa yang berlaku sebenarnya, dia akan create shock wave di sini. Oleh itu, selepas shock wave hilang sebenarnya, kita dapati kita diminta untuk mengira apakah Mach number, pressure dan temperature downstream the shock wave. So maknanya kita kena mengira apakah pressure, Mach number dan juga temperature yang berlaku selepas region shock wave di sini. So kita dibenarkan untuk menggunakan equation atau menggunakan gas table. So kita kata kita bermula dengan calculation by using the equation. So we know that the upstream Mach number is M1 sama juga dengan V1 over C1. So apa yang dikatakan upstream di sini adalah Mach number yang berlaku di peringkat awal ataupun di inlet. So kita boleh mengira dengan menggunakan rumus biasa, iaitu M1 sama juga V1 over C1. Diketahui bahawa had laju adalah 453 dan speed of sound boleh dikira dengan menggunakan rumus square root KRT. Dan kita dapati bahawa Mach number 1 adalah 1.33. Kemudian bagaimana untuk kita mengira Mach number 2? So Mach number 2 kita boleh mengira dengan menggunakan rumus ini. Walau bagaimanapun oleh kerana di dalam persoalan tersebut kita menggunakan air ataupun menggunakan udara. Oleh itu, kita masukkan nilai K sama dengan 1.4, kita dapati bahawa Mach number 2 di sini ialah boleh dikira dengan menggunakan rumus ini. So, kita gunakan dengan rumus tersebut. So, kita masukkan semua nilai dan kita dapati bahawa Mach number 2 adalah 0.5947. Okay. Di sini antara yang sering berlaku kesilapan ialah rumus ini adalah rumus di dalam keadaan kuasa 2. Oleh itu pelajar perlu square rootkan ataupun mencari nilai punca kuasa 2 bagi 0.5947. Oleh itu setelah kita square rootkan kita boleh dapat M2 sama dengan 0.7712. So di sini idea yang pelajar kena tahu ialah selepas shockwave berlaku, had laju akan menurun dengan tiba-tiba. So maksudnya sekiranya pelajar mengira apa yang berlaku selepas shockwave, Mach number masih lagi lebih besar daripada 1, kemungkinan pengiraan pelajar adalah salah. So Mach number mesti kurang daripada 1. So kemudian kita mengira untuk tekanan, pressure dan juga temperature. So kita boleh mengira dengan menggunakan rumus 16 dan 17. Jadi kalau sebenarnya rumus 16 dan 17 di sini, tetapi pelajar kena ingat rumus ini hanyalah untuk keadaan udara sahaja. Dan lebih baik untuk pelajar mengingati rumus ini. Rumus 13 dan juga rumus 14. Kerana rumus ini adalah rumus yang sesuai untuk semua keadaan. Kerana di dalam rumus ini nilai K masih lagi belum ditentukan nilainya. Tetapi untuk rumus 16 dan 17, nilai K telah diberi spesifik sebagai 1.4. Oleh itu ia hanya sesuai untuk digunakan untuk udara sahaja, for air only. Oleh kerana di dalam soalan ini kita menggunakan udara, oleh itu kita boleh terus menggunakan equation 6 dan equation 7. Kita boleh mengira P2 dengan menggunakan rumus tersebut. Kita masukkan nilai dan akhirnya kita dapat sebagai 155.5 kilopascal dan nilai T2 kita boleh kira dan ia bersamaan dengan 349.6 Kelvin. So ini adalah contoh ringkas berkenaan dengan shock wave.